Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Johor. Apa khabar semua? Kepada rakyat Johor, salam makmur Johor. Jadi hari ini kalau kita lihat 6 Mac 2022 dan kita berbaki 2 hari lagi sebelum pengundian awal bermula dan juga beberapa hari lagi sebelum 12 hari bulan. Jadi sepanjang tarikh itu kita akan bersiaran dalam Selamat Pagi Johor. Tetapi kalau kita tengok siri-siri sebelum ni, kita adalah partner, kita ada saudara Irfan Fikri, kita ada banyak lagi panel-panel yang kita buat pagi. Tapi pagi ni kita seorang sajalah. Dan kita pagi ni kita akan melihat beberapa berita di media dan kita nak lihat juga apa yang berlaku sepanjang Pilihan Raya Negeri Johor, yang berlaku sepanjang hari semalam dan juga pagi ini. Dan kalau kita lihat Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini berlangsung dengan pada semangat individu, saya rasa ini berlaku dengan sangat baik dalam pesta demokrasi yang sangat baik. Tetapi biasalah ada yang salah kawasan, ada tu kalau saya lihat di media semalam ada satu orang kata kepimpinan parti Bunga Raya ni ataupun parti yang copy paste ni dia tersalah masuk majlis. Saya pun tak faham apa pegawai dia buat. Tapi adalah. Yang mana terasa tu terasa lah ya. Jadi saudara dan saudari, Pilihan Raya Negeri Johor ni macam biasa seperti mana kita katakan sebelum ini, Barisan Nasional sentiasa menawarkan kestabilan. Dan kalau kita lihat macam-macam telah ditawarkan oleh kerajaan, terutama kalau kita lihat beberapa perkara telah pun diumumkan di Johor ini untuk pembangunan negeri Johor, bukti bahawa kerajaan sentiasa komited dalam memastikan ataupun kerajaan Barisan Nasional sentiasa komited dalam memastikan pembangunan negeri Johor ni. Sebab apa? Negeri Johor seperti mana kita kata sebelum ni pernah menjadi antara gegasi ekonomi di Malaysia. Jadi kita boleh sebenarnya kita dah dijahanam oleh Pakatan Harapan. Baik. Kalau kita lihat di media, kalau kita lihat semalam, Menteri Pertahanan ataupun Datuk Seri Syamuddin telah berkata berpolitik jangan sampai tanam kebencian. Politik kebencian ni. Saudara dan saudari, Barisan Nasional sentiasa berkempen pada kali ini menawarkan fakta, memberikan fakta-fakta. Kalau kita lihat, anda semua boleh mengikuti kami di semua platform komunikasi Barisan Nasional, platform social media dan terutamanya di TikTok kami. TikTok Komunikasi Barisan Nasional, BNCOM, telah pun memberikan penerangan yang cukup ringkas dan padat bagi memberikan pengetahuan kepada anda untuk memberikan penerangan kepada isu-isu semasa. Saudara dan saudari, apabila kita lihat sedikit daripada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamuddin, tegas Bendahari Agung Barisan Nasional itu, ini adalah soal kestabilan dan perancangan masa depan. Juga merupakan perkara utama yang ditekankan oleh Barisan Nasional dalam kempen kali ini. Sebenarnya bukan kempen kali ini saja. Setiap kempen pilihan raya, tak kiralah pilihan raya umum maupun pilihan raya negeri, Barisan Nasional sentiasa menawarkan kestabilan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sejarah pada pilihan raya 1969, pada ketika itu kita mengalami ketidakstabilan yang agak dahsyat pada ketika itu, sehingga kan kita telah pun menghadapi satu tragedi yang agak ngeri, iaitu 13 Mei pada tahun 1969. Itu adalah kerana ketidakstabilan, kerana adanya anasir subversif, adanya parti-parti yang telah pun membakar semangat kekauman. Dan akhirnya yang menyelamatkan ketika itu, menyelamatkan kita pada ketika itu adalah Parti Perikatan, iaitu parti yang Barisan Nasional pada ketika itu. Kalau nak cerita pasal sejarah ni panjang lagi lah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, jadi itu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamuddin pada ketika itu. Baik, mari kita tengok pula apa pandangan rakyat pada ketika Pilihan Raya Negeri Johor ini. Dan kalau kita lihat di awal ni telah pun memberikan satu berita, iaitu para nelayan, setengah nelayan, mereka ini nak lesen bukan kerana subsidi pun, tapi sebab keselamatan. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini, ibarat curi-curi turun ke laut. Itulah situasi yang perlu dihadapi oleh segelintir nelayan tidak punya lesen menangkap ikan. Jadi, kalau kita lihat dalam ikhtiar Barisan Nasional, ada satu bahagian itu untuk mengurangkan kerenah birokrasi. Ini adalah satu perkara yang sangat baik. Sebab apa? Kalau kita lihat di situ, ada yang mengatakan di sini bahawa bukan kerana mereka ni tak nak memohon, tetapi kerana sukarnya mereka untuk mendapatkan kelulusan tersebut. Dan kalau kita nak lihat beberapa pindaan perlu dibuat untuk memastikan kita mengurangkan kerenah birokrasi ini, perlu melalui Dewan Undangan Negeri. Dan kalau nak lalu Dewan Undangan Negeri, kena ada satu undian yang jitu. Macam mana nak dapat undian yang jitu ni? Melalui kestabilan lah saudara dan saudari. Kita tak nak apa yang jadi pada belanjawan dahulu berulang lagi sekali lagi di sini. Sebab apa? Kalau kita lihat pada belanjawan dulu, kita terpaksa menagih undi speaker Dewan pada ketika itu. Sebab itulah sebenarnya kita adakan Pilihan Raya Negeri Johor ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara dan saudari, apabila kita lihat lagi beberapa berita di media lagi, kalau kita lihat
Pengurusi Perikatan Nasional pula, dia pula main-main claim tuan-tuan dan puan-puan. Depa kata vaksin percuma hari ini sebenarnya ikhtiar ataupun usaha Kerajaan Perikatan Nasional ataupun Parti Perikatan Nasional. Tapi saudara dan saudari, apabila kita lihat sebenarnya usaha ni, kalau kita lihat Menteri Kesihatan YBKJ telah pun mengatakan ini bukannya satu usaha parti sebenarnya, ini usaha kerajaan persekutuan. Okey, semua berganding bahu untuk memastikan rakyat mendapat akses vaksin yang menyeluruh, yang secara holistik untuk semua rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat ini, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata program imunisasi tersebut adalah inisiatif di peringkat persekutuan dan bukannya daripada parti. Inilah tuan-tuan dan puan masalah mereka ni. Kalau kita lihat ada parti-parti yang suka sangat main claim tuan-tuan. Mereka claim itu, mereka claim mereka menghapuskan hutang Felda, mereka juga yang mewujudkan vaksin percuma dan sebagainya. Walhal mereka ni hanya ambil kredit saja. Perikatan Nasional, pemerintah negara 17 bulan je tuan-tuan dan puan. Apa yang mereka buat? Kurung rakyat membazir duit, scheme of thing. Itu je perkara yang mereka buat tuan-tuan. So kenalah renung-renungkan apa sebenarnya kerajaan yang menawarkan, yang betul-betul nak berkhidmat kepada rakyat tuan-tuan dan puan. Baik. Dan kita lihat pula turut sama YB Khairy Jamaluddin juga berkata pemimpin rasuah kenapa nak sekat Barisan Nasional di Johor? Ini adalah satu perkara yang penting yang melibatkan kluster mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat semua lebih daripada 50 Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan oleh Barisan Nasional, semuanya calon-calon tidak terkait dengan kluster mahkamah. Tapi yang peliknya, ada pihak-pihak yang selalu meratib tentang kluster mahkamah, menyebut pasal individu itu, specifically melibatkan beberapa individu-individu yang sedang menjalani kes-kes mahkamah mereka. Tapi masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya sekarang ni, kita calon-calon Barisan Nasional tak ada satu pun yang terkait dengan kes mahkamah. So sebenarnya apa? Sebenarnya tujuan mereka ni bukan dan tak lain untuk dendam politik, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah masalah yang berada di orang kata blok-blok yang semuanya memusatkan untuk menjatuhkan Barisan Nasional sebenarnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, sekali lagi saya ulang, kluster mahkamah ni tak ada pun dalam calon-calon Dewan Undangan Negeri. Wa'imah, sebenarnya kalau kita lihat, orang-orang yang mereka kata kluster mahkamah ni bukan bertanding pun. Mereka ni tak buat apa-apa pun kat Johor. Mereka datang, mereka menyantuni rakyat, itu saja. Mereka tak buat apa-apa pun. Mereka tak pernah untuk melintasi maupun mempengaruhi kerajaan negeri. Ini sebenarnya perkara-perkara yang kita tak pernah, kita perlu perlihatkan. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok yang terakhir, headline pada hari ini, Perikatan Nasional ikrar bakal ubah lanskap pemerintahan berintegriti di Johor. Saya akui sebenarnya, Perikatan Nasional ni banyak mengubah lanskap politik ataupun lanskap pemerintahan di negara kita pun. Sebab apa? Tak pernah dalam sejarah kita, tuan-tuan dan puan, kita beli ahli parlimen ataupun kita beli adun tu macam kita beli kat Shopee, tuan-tuan. Sebenarnya betul. Saya tidak nafikan Ketua Penerangan Perikatan Nasional ni, mereka kata mereka boleh ubah lanskap politik, tetapi mengubah kepada lanskap yang lebih tidak stabil, mengubah kepada untuk lebih menjahanamkan negara. Itu mereka cukup pakar. Kalau kita lihat, disebabkan mereka juga, mereka sanggup untuk isytiharkan darurat pada ketika itu untuk memastikan kuasa mereka terjamin. Mereka juga buat scheme of thing. Benda ni memang ada. Ada faktanya, ada audionya. Dah terbukti Perikatan Nasional mampu mengubah lanskap politik negara kepada ke arah lebih menjahanamkan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu merupakan rangkuman beberapa headline media yang kita dapat lihat hari ini. Banyak perkara-perkara yang telah berlaku, banyak perkara-perkara yang telah dibangkitkan di media, berbaki beberapa hari saja, 5 ke 6 hari lagi sebelum hari pembuangan undi. Jadi pilihan terletak di tangan anda, rakyat Johor. Jadi anda nak pilih kerajaan yang lebih stabil untuk masa depan anda yang lebih baik, maupun anda nak pilih kerajaan yang boleh mengubah lanskap politik anda kepada ke arah menjahanamkan negeri anda. Anda sendiri pilih. Sebab apa? Pilihan di tangan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya kira Selamat Pagi Johor hari ini telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya harap saudara dan saudari, kalau boleh kita lihat ataupun saya ucapkan selamat mengundi kepada yang mana mengundi awal pada 8 hari bulan ini, abang-abang tentera, isteri-isteri mereka, abang-abang polis dan juga semua petugas-petugas pilihan raya. Undilah ataupun pangkallah kerajaan yang betul-betul boleh memberi manfaat kepada rakyat negeri Johor itu sendiri supaya masa depan anda terjamin. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidaw Yusof daripada Studio Komunikasi Barisan Nasional.